Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azaman bertemakan rakan setugas Hafizi Rosli. Sama-sama Hafizi hari ini. Ramai bertanyakan sama ada kami ini adik-beradik ataupun tidak. Tidak, sebenarnya kami bukan adik-beradik. Hafizi lahir pada bulan penuh, jadi muka dia agak cerah sedikit. Saya pula lahir ketika bulan tak timbul. Jadi muka saya agak gelap sedikit. Jadi kami bukan adik-beradik. Bak kata orang Arwahayaham Tan Sri P. Ramlee, saya ni manisnya adalah, Hafizi dia cerah, dia ikut Korea gitu. Okey, baiklah, handsome lah kononnya. kita letakkan jenaka ini di tepi lah ketika Perintah Kawalan Pergerakan ini, sebab kita nak fokus kepada perkara yang lebih penting, iaitu berkaitan dengan COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia sekarang ini. Jadi kami pada awal pagi kami akan beritahu anda mengenai statistik secara semasa dan juga secara live yang baru saja kami terima pada pukul 6 pagi tadi, iaitu angka jangkitan COVID-19 di seluruh dunia kini telah pun mencecah 1.41 juta setakat pukul 6 pagi hari ini 8 April, dan ini membabitkan pertambahan 80,000 kes positif dalam tempoh 24 jam hari sejak 24 jam lepas, dan sejak mencapai angka 1 juta pada Jumaat lepas, bilangan kes positif hanya mengambil masa selama 5 hari untuk pertambahan sebanyak 411,000 kes. Dan menurut data daripada Johns Hopkins University, seperti yang anda lihat sekarang ini, kini terdapat 5 negara yang telah pun melepasi angka 100,000 kes positif pandemik tersebut. Dan Amerika Syarikat kekal menjadi negara yang paling terjejas teruk ekoran wabak itu apabila mencatatkan 386,000 kes positif, dan Sepanyol dan juga Itali berada di kedudukan kedua dan juga ketiga, masing-masing mencatatkan jumlah 140,000 kes dan 135,000 kes. Sementara itu, Perancis kini menjadi negara keempat melepasi Jerman dengan kes jangkitan sebanyak 110,000 kes, manakala Jerman dengan 107,000 kes positif COVID-19. Hafizi. Dan kita juga ingin melihat dari segi statistik kes melibatkan ataupun kes kematian, di mana di seluruh dunia kita dapat saksikan lebih daripada 81,000 kematian dicatatkan. Itali masih lagi melalui dengan 17,127 kematian, diikuti dengan Sepanyol 13,912 kematian dan juga Perancis 10,328 kematian. Namun kita juga harus melihat dari segi jumlah mereka yang telah pun pulih ataupun sembuh adalah hampir 300,000 daripada 1.4 juta kes yang dicatatkan. Hampir 300,000 iaitu jumlah yang sebenarnya adalah 298,642 kes dilaporkan telah pun sembuh, di mana China kekal sebagai nombor 1, 77,000, diikuti dengan Sepanyol 43,000 dan juga Jerman 36,000. Dan daripada 1.4 juta kes yang dicatatkan, apa yang telah diberitahu oleh Hafizi sebentar tadi, ia sebenarnya adalah merangkumi daripada 184 negara, dan Malaysia juga antara negara yang terkesan daripada COVID-19 ini, Hafizi. Ya, betul tu. Dan yang pastinya negara yang pada mulanya awal Disember lepas dikesan menjadi punca, bukanlah menjadi punca wabak itu berada, iaitu China. Sekarang ini tiada kematian terbaru sejak daripada semalam, dan juga sebanyak 32 kes positif import daripada negara tersebut. Ini adalah berita yang baru saja kita terima juga, di mana bagaimanapun Republik itu merekodkan lebih kurang dalam 32 kes baru, semuanya kes import, dan kebanyakan kes di China sekarang ini adalah daripada warganya yang pulang daripada luar negara. Contohnya sebagai yang direkodkan di wilayah Heilongjiang, 3 daripada Mongolia, 3 daripada banyak lagi negara-negara luar. Dan setakat ini China mengesahkan terdapat 1,242 kes yang sedang terima rawatan dan 1,033 kes tanpa gejala kini dalam keadaan isolasi dan juga dipantau. Dan secara keseluruhannya, sejak daripada, boleh saya katakan sejak daripada minggu lepas, kesnya telah hanya macam duduk pada angka 80,000 itu saja, Fizi. Betul, dan itu di China. Dan kalau kita lihat berdasarkan jumlah ataupun statistik kes pada ketika ini Amerika Syarikat mendahului, dan kita juga ingin membawakan perkembangan di New York, iaitu antara negeri yang paling terkesan di Amerika Syarikat, di mana kematian akibat COVID-19 di New York ini laporannya melepasi angka korban tragedi 11 September.
Dan kalau kita lihat dari segi jumlah kesemua mangsa yang telah pun meninggal dunia, sekurang-kurangnya 3,202 mangsa meninggal dunia di bandar itu akibat COVID-19, dan itu adalah data yang dikeluarkan ataupun disahkan sendiri oleh Pegawai Kesihatan Amerika Syarikat pada Selasa. Dan sebelum ini kita dapat saksikan, terdapat laporan yang menyatakan mangsa korban COVID-19 di seluruh Amerika Syarikat sudah pun melepasi angka korban serangan pada 2001, dan cuma kali ini korban tragedi di bandar New York sendiri telah pun melebihi angka berkenaan. Dan secara keseluruhan kita dapat saksikan New York mencatatkan 731 kematian. Itu pada Selasa ya. Baru akibat COVID-19 menjadikan ia lonjakan tertinggi setakat ini. Dalam masa sehari 731 kematian dicatatkan, di mana iaitu hampir 5,500 untuk seluruh wilayah itu, kata Gubernur Andrew Cuomo. Dan selepas ini nanti kita akan bawakan juga pengalaman iaitu rakyat Malaysia yang berada di sana. Kita nak tanya bagaimana situasi yang di sana. Kita akan menghubungi salah seorang rakyat Malaysia di sana untuk tanyakan perkara itu. Dan kita nak terus ke perkembangan dalam negara, Hafizi. Ya, berita yang Hafizi bacakan tadi, kalau sekarang ini melepasi angka kematian akibat tragedi 11 September lepas, minggu-minggu sebelum itu kita lihat angka kematian di Amerika Syarikat juga telah pun melepasi taufan Katrina, iaitu satu tragedi yang boleh dikatakan meragut ramai, 1,800 nyawa pada ketika itu. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat di Amerika Syarikat, terutamanya di negeri New York itu, sekarang ini terdapat banyak sangat kematian yang dilaporkan, dan kita mendapat laporan bahawa terdapat kekurangan jururawat, doktor serta bekalan perubatan yang semakin tidak mencukupi, peralatan mesin ventilator yang tidak mencukupi di bandar itu. Semalam saya ada juga baca laporan yang penggali kubur di sana sekarang ini perlu mengebumikan mayat sekurang-kurangnya 10 mayat sehari. Anda boleh bayangkan betapa teruknya terjejas bandar New York itu sendiri. Tetapi kita nak pergi kepada cerita daripada editor eksekutif Astro Awani, Abdul Razak Cik. Cik Razak ada cerita iaitu di Ecuador, mayat bergelimpangan, New York tumpang ke bumi di taman. Apa cerita Cik Razak? Hafizi, kalau kita tengok sudah tentu ya, bila ada kematian sudah tentu perlunya pengkebumian ya. Jadi apabila perkara ini berlaku di New York dan juga di Ecuador, Guayaquil, iaitu kota bandar pelabuhan di Ecuador. Kalau siapa sudah tentu ada yang sudah membaca berita bagaimana mayat bergelimpangan disebabkan nombor satu kematian biasa dan juga kematian disebabkan COVID. Disebabkan negara Ecuador ini bukanlah negara yang sekaya Amerika. Jadi bila terdapat jumlah kematian yang begitu banyak menyebabkan funeral directors di negara-negara seperti ini, bila ada mayat perlu dibawa kepada pemberi perkhidmatan untuk pengkebumian. Jadi bila ini berlaku, kalau satu hari lebih dari 50 padahal kapasitinya hanya 40, bagaimana, apa terjadi? Jadi di Ecuador mayat-mayat bergelimpangan. Kalau kita tak boleh percayanya, bila di udara berlegar-legar burung-burung yang pemakan bangkai, vultures, disebabkan bau terlampau kuat. Itu apa yang berlaku di Guayaquil di Ecuador. Tetapi di Amerika pula, kalau satu hari antara 500 dengan 600 kematian, mana-mana pun perkhidmatan menyelesaikan tentang isu-isu pengkebumian, sudah tentu nombor satu tempatnya, tanah perkuburannya di mana. Jadi New York timbullah satu suggestion, gunakan taman-taman yang ada. Tapi New York ni besar ya. Ada satu island namanya Hart Island. Jadi mass graves pernah digunakan, pulau itu digunakan untuk mass grave. Jadi pada mereka walaupun banyak tetapi ada caranya untuk diselesaikan masalah ini. Tetapi yang menjadi isu adalah terlampau ramai. Kapasiti bila kematian melebihi daripada kemampuan untuk mengkebumikan. Ya, okey. Dalam masa yang sama juga kita nak bawakan kepada anda perkembangan statistik oleh Kementerian Kesihatan Malaysia COVID-19 di dalam Malaysia itu sendiri, iaitu kalau semalam Hafizi kita lihat terdapat satu lagi kematian dan juga 80 pesakit telah pun sihat sepenuhnya, yang mana kematian semalam melibatkan jumlah keseluruhan, menjadikan jumlah keseluruhan kematian di Malaysia sebanyak 63 orang atau 1.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Kata Dato' Dr. Noh Hisham, mangsa seorang lelaki berusia 71 tahun, mempunyai sejarah
perjalanan menghadiri Perhimpunan Keagamaan di Sulawesi Indonesia dari 17 hingga 24 Mac lalu. Katanya beliau dirawat di hospital di Johor 5 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 6 April pada pukul 11 malam. Sementara itu, Dr. Hisham juga menyatakan bahawa sekarang ini terdapat 170 kes baru dilaporkan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 3,963 kes dan sehingga kini 92 kes positif sedang pun dirawat di dalam unit rawatan rapi ICU. 50 kes perlukan bantuan pernafasan dan 80 kes telah pun pulih sepenuhnya. Kalau kita tengok di Twitter Kementerian Kesihatan Malaysia, mereka menyatakan yang kes masih lagi dirawat di hospital sekarang ini, kita punya 2,579 kes dan secara keseluruhan kes yang sembuh 1,321 kes. Ini betul, sangat membanggakan untuk Kementerian Kesihatan Malaysia sebab banyak sebenarnya kes yang telah pun sembuh. Satu perkembangan yang positif kalau kita lihat, 1,321 daripada 3,963 kes yang dilaporkan di seluruh Malaysia dan betul, Selangor mendahului 1,020 kes, diikuti dengan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Johor, Sarawak dan akhir sekali adalah Labuan dengan 13 kes. Dan kalau kita nak saksikan juga, terdapat antara daerah-daerah yang telah pun dikenal pasti sebagai red zone, di mana apabila kita nak mengisytiharkan satu daerah itu sebagai red zone adalah melihat kepada kesnya. Apabila ia melebihi daripada 40 kes, maka ia diisytiharkan sebagai red zone. Terdapat saksikan daerah yang paling tinggi adalah di Lembah Pantai dengan 386 kes, diikuti Hulu Langat dengan 324 dan juga Petalin 296, dan difahamkan lebih daripada 10 saya difahamkan antara daerah yang telah pun dikesan sebagai red zone di seluruh Malaysia. Dan kita juga ingin membawakan perkembangan, semalam juga ada satu laporan yang dikeluarkan iaitu berdasarkan kenyataan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah yang berkata KKM telah pun mengesan 69 kes sporadik, iaitu tiada pengesahan asal-usul jangkitan, dan ini yang dikatakan sendiri oleh Ketua Pengarah Kesihatan, wujud sporadik COVID-19 iaitu tidak diketahui mana usul jangkitan ini, tetapi ia sangat sedikit berbanding jumlah keseluruhan kes. Dan dalam sidang media semalam, KKM telah pun menjelaskan jumlah kes sporadik yang dicatatkan adalah sebanyak 69 dari keseluruhan 3,963 kes di negara ini, dan beliau juga turut menjelaskan setiap hari kita ataupun KKM akan membuat ujian untuk COVID-19 kes sporadik, dan kalau untuk ILI iaitu Influenza Like Illness dan juga SARI Severe Acute Respiratory Infection, terdapat 8,025 ujian untuk mengesan telah pun dijalankan sama ada kes tersebut di lapangan, tetapi yang positif setakat ini adalah 69 kes yang positif, iaitu selebihnya yang negatif adalah sebanyak 7,956 kes. Ya, betul tu. 4 kes kluster terbesar yang dikenal pasti setakat ini adalah satu Perhimpunan Keagamaan Distri Petaling yang menyumbang kepada 42% kes, individu yang dengan sejarah perjalanan ke Itali, Kuching, kemudian yang ketiganya adalah Perhimpunan Keagamaan di Kuching, yang keempat adalah Majlis Perkahwinan di Bandar Baru Bangi, dan KKM sebelum ini menyatakan kita bimbang dua kluster. Mereka satunya adalah daripada Perhimpunan Tabligh dan juga yang nombor duanya adalah mereka yang berpulang daripada luar negara, kerana kebanyakannya kita takut mereka boleh merebak sekiranya mereka tidak menjalankan proses kuarantin 14 hari, pergi ambil ujian COVID-19. Itulah yang jadi pada kes yang ada sejarah perjalanan di Itali, yang katanya tak bagi tahu sebab pergi ke Itali. Itu yang menjadi kebimbangan kita. Okey, baiklah. Dalam masa yang sama juga semalam kita ada cerita mengenai haiwan yang dijangkiti COVID-19. Kes itu melibatkan seekor harimau, tetapi semalam kita ada juga bincangkan mengenai perkara ini, yang mana akhirnya Jabatan Perkhidmatan Veterina mengeluarkan satu kenyataan menyatakan bahawa masyarakat tidak perlu gusar khawatir berkenaan dakwaan kononnya haiwan kesayangan seperti anjing dan kucing mampu menyebarkan wabak COVID-19 kepada manusia. Kata Jabatan Veterina dalam satu kenyataan, buat masa ini pemilik haiwan tidak perlu menjalankan ujian pengesanan virus COVID-19 pada haiwan mereka berasaskan penemuan saintifik semasa. Walaupun haiwan kesayangan boleh dijangkiti dengan virus COVID-19, namun ia tidak berbahaya kerana virus ini hanya boleh menyebabkan jangkitan yang ringan pada haiwan tersebut. Virus pada haiwan berada dalam jumlah yang rendah untuk disebarkan kepada manusia. Jadi anda jangan bimbang kepada yang memiliki haiwan peliharaan, anjing, kucing dan sebagainya. Jangan biarkan mereka berkeliaran di luar
Dan salah satunya laporan yang saya paling bimbang adalah tolong jaga, jangan kita abaikan pula haiwan peliharaan kita tu, tak bagi makan dan sebagainya. Sebab semalam ada laporan di Pakistan, kedai haiwan disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan dan sebagainya tak dapat penjaga, owner dia tak dapat nak bagi makan dan menyebabkan banyak haiwan mati. Dan kejadian di China juga, apabila terdapat laporan ada kes jangkitan haiwan, banyak pemilik-pemilik haiwan buang haiwan peliharaan mereka daripada tingkat atas rumah mereka, dicampakkan ke bawah dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang manusia yang mempunyai hati budi, hati perut, tolonglah jangan melakukan perkara-perkara sedemikian, Hafizi. Baik, kalau Fizi, kalau kita lihat beberapa hari yang lepas kita dapat saksikan ada satu laporan yang mengatakan harimau Malaya di sebuah zoo di New York yang bernama Nadia. Dikesan ada dijangkiti dengan COVID-19, dan kita nak tanya kepada Cik Razak lah. Agaknya macam manalah cara mereka mengesan ataupun membuat saringan kepada harimau Nadia itu sendiri? Adakah mereka membuat pengesanan seperti manusia biasa, masukkan letak ke dalam hidung untuk mendapatkan sel-sel di saluran pernafasan, ke bagaimana Cik Razak? Fizi, binatang dalam zoo tu lain cara pemeliharaannya. Dia dengan penjaganya adalah cara-cara mereka sendiri. Tetapi apa yang perlulah kita di sini di luar, janganlah kita berasa gusar, janganlah kita ambil sajalah pendekatan yang telah direkomend kepada kita. Apabila kita buat sesuatu pun, kita cuci tangan, kita duduk rumah. Kalau nak belai binatang, kalau saya rasa tak ada siapa simpan harimau ya. Tapi di zoo tu kita janganlah risau bagaimana cara dia melakukan testing, tetapi apa yang penting bagi diri kita sendiri. Duduk rumah, basuh tangan kerap supaya kita jangan jadi sampai di Wuhan 70 hari baru dapat dibuka semula. Jadi kita doalah supaya kita ni lebih cepat sembuh dari pandemik ini. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak bawakan perkembangan yang bukan berkaitan dengan COVID-19 tetapi agak penting, iaitu berkaitan dengan kaunter berkaitan Petronas yang merupakan antara penyumbang utama kepada prestasi kukuh FBM KLCI. Semalam susulan pengumuman penemuan minyak di Telaga Eksplorasi Monumen di Teluk Mexico, Amerika Syarikat, saham berkaitan Petronas ini meningkat dan ia merupakan kemasukan dan juga penemuan pertama Petronas dalam operasi minyak dan gas di luar pantai Teluk Mexico. Pada 4 petang saham PETDEC melonjak 84 sen kepada RM20.94 sen. PETGAS naik 20 sen kepada RM15.50 sen dan juga PETCHEM menambah 1 sen kepada RM4.79 sen. Cik Razak, macam mana kita lihat perkembangan mengenai penemuan minyak baru di Teluk Mexico ni? Apakah ia akan membantu negara? Fizi, kalau kita tengok dari segi ekonomi apa yang berlaku sekarang adalah minyak harganya turun mendadak, tetapi tiada siapa yang menggunakannya. Kalau kita tengok di pelabuhan-pelabuhan, banyak kapal yang perutnya syarat dengan minyak yang disimpan. Kalau kita tengok ini apa yang berlaku sekarang, walaupun kita ada penemuan minyak, tetapi apakah caranya supaya dapat kita manfaatkan daripada penemuan ini? Jadi itu terpulanglah kepada kebijaksanaan mereka bahagian pihak korporat, apa yang patut dilakukan. Sebab waktu ini walaupun penemuan ada, minyak pun banyak tetapi murah, tetapi penggunaannya itu yang berkurangan. Apa yang perlu dilakukan adalah supaya kita sendiri sekarang berjimat cermat untuk cara bagaimana bila pemulihan ekonomi berlaku, kita ada aset-aset yang perlu kita ada yang menjadi boleh menanggung perbelanjaan ke hadapan. Baik, selepas ini kita nak bawakan perkembangan semasa di New York, iaitu di Amerika Syarikat, merupakan negara yang paling teruk terkesan pada ketika ini dengan jumlah kes yang tertinggi, dan kita akan dapatkan seorang rakyat Malaysia yang menetap di sana. Apapun, kita akan berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hafiz Azaman. Tadi kita dah bincangkan mengenai Amerika Syarikat dengan laporan-laporan mengenai COVID-19, dan kali ini kita nak lebih lanjut mengenai laporan di Amerika Syarikat sendiri, iaitu di New York, di mana kita tahu Amerika Syarikat mencatatkan jumlah yang tertinggi bagi kes COVID-19, dan sehingga pagi ini lebih daripada 386,000
kes dicatatkan dengan jumlah kematian 12,285 kes. Namun mereka yang pulih adalah 2,191, di mana di New York jumlah kes yang saja adalah lebih daripada 100,000 dan jumlah kematian di New York telah pun mencapai 5,000 orang. Jadi kita nak tahu situasi semasa di New York bagaimana sekarang ini, dan kita akan bersama dengan salah seorang rakyat Malaysia iaitu Hazira Rosli yang juga merupakan jurulatih kecergasan di New York. Selamat pagi Hazira. Selamat pagi. Baik Hazira, mungkin you dapat ceritakan sikit bagaimana agaknya keadaan di New York City pada ketika ini, dan kita tahu jumlah kes di New York sekarang lebih daripada 100,000 dan juga boleh you kongsikan dari segi gambaran situasi di sana. Situasi di sini, so dekat sini kita orang bukan shelter in place state, so orang boleh keluar dan boleh pergi, beli groceries, beli essentials, and ramai je orang yang jogging outside in Central Park and all the neighboring parks in the city. So ada je, it's not like super quiet like the videos make it out to be. So ada je orang yang jalan-jalan kat luar, especially because the weather is getting really nice out. So tak adalah sunyi sangat dekat sini. Azira, dalam masa yang sama juga kita nak tanyalah Hazira dan juga rakan-rakan rakyat Malaysia dekat sana tu ada tak menghubungi kedutaan Malaysia dekat sana, sama ada nak minta bantuan untuk pulang dan sebagainya. Bagaimana respon kedutaan Malaysia di sana? Apa arahan yang dikeluarkan untuk mereka kepada rakyat Malaysia yang berada di Amerika sekarang? I didn't call the embassy at all, but I know of a friend who just came home, and I know she's under quarantine at in Subang today. She just arrived today, and that's all I know. Because sini tak ada update at all. I didn't get any update. Baik Azira, kalau Azira katakan sebentar tadi macam di New York ketika ini pelaksanaannya boleh dikatakan seperti di Malaysia lah, perintah kawalan pergerakan di mana orang ramai masih lagi boleh keluar untuk membeli barangan keperluan, dan juga bagi mereka yang essential service masih lagi boleh pergi ke kerja dan sebagainya, tidaklah seperti negara-negara lain yang betul-betul lockdown ataupun perintah darurat dikeluarkan. Namun kita nak tanya dari segi di sana juga telah pun mengamalkan penjarakan sosial, dan di mana jika tidak mengamalkan penjarakan sosial akan didenda. Bagaimana agaknya apabila Hazira keluar untuk beli barangan dan keperluan, bagaimana agaknya amalan penjarakan sosial di sana? So, whenever we go to Whole Foods, we have to wait outside, and we always have to line up outside, and inside ada arrows, inside the supermarket ada arrows, so we can only go in one direction. So, to make sure everybody's not on top of each other. And masa I go out running also, I make sure I practice social distancing, so I make sure I'm 6 feet apart from the person in front of me or the person next to me. But that's the most that we've been doing here, mostly. Azira, dalam masa yang sama juga anda sebagai seorang jurulatih kecergasan kan, sekarang ni boleh tak kongsikan kepada kami dan juga rakyat Malaysia di luar sana tu macam mana kita nak kekalkan sihat dalam fizikal dan juga mental, kerana yang berada di rumah terpaksa berada di rumah dalam dah sebulan kalau kita nak ikutkan sampai 14 April ni di Malaysia. Tetapi dalam masa yang sama juga yang bekerja macam kami ni pun pergi kerja balik kerja, tapi bila cuti duduk rumah. So, stres dia adalah juga dekat situ kan. So, boleh kongsikan Azira? Yeah. So, I would say movement is very important, and exercise helps increase immunity. So, I keep moving every single day. So, I will wake up, I will have breakfast, I would do my work. I do virtual sessions over here. I would train my clients who are, all around in New York, in London. I would do virtual sessions, so I would train them for an hour through Skype, and then I would do my workouts at home. I don't have that many equipment, so, you work with what you have. I have a few plates, a few barbells, so I wouldn't be, my intensity is definitely not the same as it will be in the gym. Tapi, I would make sure I'll be working out for at least an hour, and then I will go outside and run. So, I know dekat Malaysia tak boleh nak jogging sangat ke apa, tapi, at least do a few jumping jacks, run around the house, clean, and like I said, movement is important. So, the least you can do is just keep moving.
Baik Azira, kita nak tahu juga dari segi tempat-tempat tumpuan lah seperti di New York. Kita tahu di New York terdapatnya Times Square, ada Empire State Building, Central Park, dan ini semua antara lokasi yang menjadi tumpuan pelancong daripada luar negara. Dan sejak daripada COVID-19 ini, bagaimana agaknya Azira melihat ia terkesan? Dan adakah masih lagi dipenuhi dengan orang ramai ataupun semakin berkurang ke bagaimana? So, sebelum ni New York City start, everybody was still, taking the subway, walking around, and then it started getting really quiet. Masa Governor Cuomo closed all the gyms, and then you can definitely tell, a lot of people didn't take the trains. They, started working from homes. A lot of the offices told, my clients to start working at home. So masa tu lah, things got really quiet. Tapi like right now, it's still the same. Every time masa hari keluar je, semua orang, you can tell the parks are pretty full of people because diorang tak nak duduk dekat rumah. Because sizes of homes in New York City are very small, so people get so crazy, so that's why diorang keluar. So it's not as skinny like I said just now. Azira, dalam masa yang sama juga, kita sebagai rakyat Malaysia sudah pastinya bimbang akan keselamatan warga kita di luar sana tu. Hazira, sekarang ni macam mana bekalan makanan yang dikatakan oleh pihak berkuasa, adakah mencukupi dan sebagainya? Ada tak dengar cerita-cerita rakan-rakan rakyat Malaysia di luar sana yang perlukan bantuan bekalan makanan untuk menghadapi kawalan pergerakan di sana? Segi makanan, I would say tak ada shortage of food at all. So the only difference is masa pergi grocery store, the lines are a little bit longer, as in like I have to wait outside. Tapi food shortage tak ada, there's no problem at all. So I'm eating regularly. Pergi, shopping, I would say every week or so, and then my essentials are still there. So tak ada problem at all. I feel like it's hysteria and everybody just panicked, and that's why they all went to beli. And then obviously there was a shortage of stock at one point, tapi sekarang ni everything dah okay. And even the government officials kat sini pun cakap jangan stop panic buying because we don't have a shortage of food or toilet paper or anything here. So I think everything's getting better. Okey, baik. Terima kasih Hazira Rosli langsung dari New York, Amerika Syarikat, dan semoga di sana baik-baik saja. Yang penting stay safe dan juga kekal tenang di sana. Baik, terima kasih Hazira. Yeah, thank you. Bye-bye. Baik, nampaknya itu saja masa yang kita ada dalam Awal Ni Pagi. Pelbagai topik, pelbagai isu kita kupaskan, terutamanya dalam COVID-19 ini. Dan dengan itu, saya Hafiz Rosli. Saya Hafizah Zaman. Banyak perkembangan yang anda boleh lihat di astro.com untuk lanjut dan mendalam. Sekian dari kami. Assalamualaikum. Salam sejahtera.